puasa orang khawas ialah menjaga tak makan tak minum, dan juga dia juga menjaga diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bersama dengan itu juga dia menjaga diri daripada 6 adab. Dia juga menjaga 6 adab. Dia juga menjaga 6 adab. Apa dia? Yang pertama ialah dia menjaga matanya. Yang pertama, ketika berpuasa dia menjaga matanya daripada melihat perkara yang haram. Di dalam hadis disebutkan bahawa pandangan mata ini ialah panahan syaitan. Pandangan mata ialah merupakan sahmun min sihamis syaitan, ialah merupakan panahan syaitan. Oleh kerana itu ketika berpuasa, adab yang pertama satu orang tu perlu jaga ialah menjaga matanya daripada memandang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah jaga mulut. Yang kedua ialah jaga mulut. Jaga mulut. Menjaga mulut iaitu jangan bercakap perkara yang haram. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ketika berpuasa kita tak gaduh. Kita tak ada gaduh dengan orang. Walaupun itu juga adalah perkara yang mana perlu kita jauhi. Tetapi tuan-tuan, kadang-kadang antara perkara yang kita lupa untuk jaga ialah mengumpat. Kerana itu disebut di dalam hadis bahawa menipu dan mengumpat pada ketika berpuasa boleh batalkan puasa. Nanti tuan-tuan terkejut pula, tak pernah pula dengar menipu dan mengumpat ni batal puasa. Tapi di sini dimaksudkan ialah satu orang tu bila menipu dan mengumpat, dia telah melanggar adab puasa, seolah-olah dia telah membatalkan puasanya. Menipu dengan mengumpat. Jadi ketika berpuasa, satu orang tu jaga mulut dia. Satu, jangan menipu, jangan mengumpat atau cakap apa-apa perkara yang haram, jangan maki orang, dan juga jangan terlibat dengan perdebatan. Kerana itu Nabi SAW ajar kepada kita, kalau ada orang datang kepada kamu, dia maki kamu, fa in syutima, kalau dia tu dimaki, kalau ada orang maki kamu, apa cakap? Falyaqul inni shaim, katakan bahawa saya ni berpuasa. Apa makna dia? Saya tengah berpuasa, saya kena jaga adab puasa, saya takkan gunakan mulut saya untuk saya jawab balik, balas kepada kamu apa yang kamu cakap pada saya. Bahawa ulama telah mengatakan bahawa perbuatan maksiat perbuatan maksiat di dalam melakukan ibadat memberikan kesan kepada melemahkan ibadat. Satu orang bila lakukan maksiat, maka menyebabkan ibadatnya juga jadi lemah. Kenapa tuan-tuan di dalam hadis disebutkan bila satu orang tu jaga mata, satu orang tu jaga mulut, bahawa dia akan mudah mendapat kemanisan di dalam ibadat. Kerana itu tuan-tuan, bila kita ini banyak melakukan maksiat, bila kita nak puasa payah. Bila kita nak solat rasa tak manis. Bila kita nak baca Quran kita rasa tak manis. Kenapa tuan-tuan? Sebab pertama dia ialah kerana ketika melakukan ibadat kita bergelumang juga dengan melakukan perkara maksiat. Kerana itu ibadat kita dilemah. Jadi yang ketiga, itu yang kedua, iaitu menjaga mulut. Yang ketiga, iaitu kita menjaga telinga. Juga menjaga telinga. Menjaga telinga daripada apa? Mendengar perkara yang haram. Menjaga telinga daripada mendengar perkara yang haram. Di dalam hadis disebutkan bahawa orang yang mengumpat dan yang mendengar umpatan sama-sama dapat dosa. Yang mengumpat dan yang mendengar umpatan sama-sama berdosa. Kadang-kadang kita kata saya tak buat. Tapi Rasulullah bagi tahu yang mengumpat dan yang mengumpat dan juga yang mendengar umpatan sama-sama terlibat di dalam dosa. Juga mendengar lagu. Sebab itu tuan-tuan, amat baik ketika bulan puasa ini kita usahakanlah tutup langsung ataupun kurangkanlah sebanyak mungkin daripada kita mendengar lagu. Yang keempat, jaga telinga. Yang keempat, jaga anggota badan. Tangan kaki kita, tangan tak memegang perkara yang haram. Tangan tak menyusahkan orang. Kaki juga tidak pergi ke tempat yang haram. Kaki tidak pergi ke tempat yang haram. Apa antara majlis-majlis yang mungkin haram? Tempat-tempat yang haram, yang kadang-kadang di dalam tempat tersebut adanya banyak orang yang membuka aurat. Satu tempat kita tahu kalau kita pergi, maka kadang banyak orang yang membuka aurat di situ. Orang tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak membuka aurat. Itu juga tempat tersebut kita perlu jangan pergi ke sana. Ataupun kalau terpaksa pergi, maka kita kurangkan masa berada di sana. Tuan-tuan, zaman sekarang ini kalau bulan Ramadan, bazar Ramadan begitu banyak. Maaf cakap, kebanyakan bazar Ramadan bila bulan Ramadan. Banyak bazar Ramadan kadang-kadang ada banyak wanita yang tidak menutup aurat ketika mereka berniaga. Mungkin ada orang-orang sentosa ini, Kampus Sentosa ini,
yang kalau berniaga maka usahakanlah tutup aurat pada ketika berniaga. Usahakan tutup aurat yang perempuan tersebut. Yang perempuan ketika berniaga, pastikan tutup aurat, jaga aurat, pastikan bertudung, dan juga tudung labuh, dan juga pakaian jangan pakai pakaian yang ketat, pakai pakaian yang labuh. Pakaian yang mana menutup aurat ialah pakaian yang mana tidak menampakkan bentuk badan. Inilah pakaian yang menutup aurat, tidak boleh disifatkan, tidak boleh dinampak. Ya, jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat yang mana di dalam tempat tersebut banyak orang yang mana tidak menutup aurat, macam mana? Mungkin kadang-kadang kita ini nak beli makanan berbuka puasa. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ketika bulan puasa, kalau kita nak pergi ke bazar Ramadan, kurangkan masa berada di bazar Ramadan. Tapi kalau orang tu peniaga tak dapat elak, kalau dia nak cari rezeki, silakan. Tapi untuk orang-orang yang mana mungkin dia tidak ada keperluan sangat untuk pergi ke bazar Ramadan. Mungkin kadang-kadang nak beli kuih, maka datang beli kuih. Atau mungkin nak beli air tebu, maka datang je cepat balik. Selesai, maka datang je cepat balik. Tak perlu lama-lama sangat berada di bazar Ramadan, kerana sebenarnya banyak lagi amalan ibadat yang mana kita boleh lakukan pada masa tersebut. Oleh kerana itu, kalau ada di dalam majlis ini orang yang berniaga di bazar, maka usahakanlah supaya jangan jadikan suasana bazar rosak dengan sebab kita. Macam mana? Iaitu ketika kita berniaga, terutama wanita lah, terutama wanita, cubalah usaha tutup aurat. Silakan niaga, silakan niaga. Tak ada siapa halang berniaga. Niaga juga adalah sunnah. Cuma jangan ketika berniaga kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nombor 4 ialah apa dia? Tangan kaki kita jaga daripada perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 5. Ada. Nombor 5 ialah kita menjaga, ialah ketika kita berbuka puasa, maka kita tidak makan terlalu banyak. Walaupun benda tu halal, tidak makan terlalu banyak. Tuan-tuan, kalau kita fikir balik tuan-tuan, ini hakikat. Di dalam bulan apa kita paling banyak membazir? Bulan Ramadan, tuan. Sedangkan bulan Ramadan ialah bulan syukur, bulan untuk kita berterima kasih, bulan untuk kita mendidik sifat syukur. Tapi dalam bulan Ramadan lah kita paling banyak makan, dan juga kita paling banyak membazir dalam bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan kita usahakanlah pada ketika kita berbuka puasa supaya jangan makan terlalu banyak. Sebab apa? Tujuan daripada kita berpuasa ialah untuk merendahkan nafsu syahwat kita, untuk kita jatuhkan nafsu syahwat kita, untuk kita didik diri kita. Kalau kita qada pada ketika buka puasa tu kita makan terlalu banyak, macam mana kita nak didik jiwa kita? Macam mana kita nak jadikan hati kita ini sentiasa taat kepada Allah, sentiasa tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana tuan-tuan dengan puasa macam ini kita dapat mendidik syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian tak kira lagi makanan membazir. Makanan yang membazir, yang keterlaluan di dalam bulan Ramadan, terlalu membazir dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, ini kita orang Islam kena fikirkan. Berapa banyak saudara kita di negara Palestin, di negara Syariah sekarang, atau di mana-mana negara, di dalam bulan Ramadan pun tak jumpa makanan. Tetapi kita di dalam bulan Ramadan, kita akan buang sebanyak-banyaknya makanan. Tak cerita lagi mereka yang kerja di hotel. Mereka yang berada di hotel, di dalam bulan Ramadan mungkin 1 tong sampah penuh dengan semua makanan. Tuan-tuan, macam mana kita syukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak bersyukur dengan nikmat Allah? Kita kalau membazir ni sebenarnya tuan-tuan, bukan nama kita bersyukur dengan nikmat Allah. Kita telah menghina nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan usahakanlah untuk kita kurangkan makanan. Atau paling tak jangan lebihkan makan berbanding daripada bulan lain. Baru kita akan dapat latih syukur di dalam hati kita. Dengan datangnya bulan Ramadan, kita akan dapat latih syukur di dalam hati kita. Maka di sini timbul persoalan. Habis itu kalau surau buat kenduri, satu lauk je lah. Kan? Nanti orang kata kedekutnya surau Sentosa. Satu lauk hidang. Itu pun berbulan-bu. Kan dihidang. Tuan-tuan, dia ada 2 sudut. Jangan salah faham. Dia ada 2 sudut. Satu sudut yang makan, satu sudut yang menghidang. Siapa yang memberi makan pada orang, dianjurkan dalam hadis, disunnahkan bagi makan sebanyak-banyaknya. Bila kita jadi tukang tetap, maksud kita sambut tetamu, kita jadi tuan rumah, maka kita dianjurkan bagi pihak kita bagi makan sebanyak-banyaknya. Bagi orang makan sebanyak-banyaknya. Maksudnya apa? Kita gembirakan hati orang Islam. Tapi tuan-tuan, bila kita jadi tukang makan, ini tukang makan. Tukang makan yang mana cuba kawal dia punya makan. Itu poin dia. Jadi yang salah faham. Maknanya lepas ni janganlah pula surau Sentosa kalau panggil ke apa-apa ke, maka ada buat majlis buka puasa, nanti buat nuzul Quran ke, mungkin buat nuzul Quran, bubur lambuk je. Kan bubur lambuk, orang datang kata, surau Sentosa ni bila dia kedekut ni. Kan Jadi maksud jangan salah faham. Kalau kita sebagai tuan rumah,
boleh bagi sebab banyaknya daripada orang yang datang. Tapi jangan usahakan supaya jangan berlaku pembaziran lah, seperti tadi tu. Tapi kalau kita ni sebagai tukang makan, tukang habis, maka janganlah kita ni terlalu banyak saat kita makan, kita kawal lah makanan kita. Memang 5 jenis lauk dihidangkan, tapi kita ambil 1 lauk, 1 sayur, makan sikit, selesai. Okey. Nombor 6, adab yang nombor 6, ketika kita setelah kita dah berpuasa, maka kita perlu ada 2 perasaan. Bahkan ini sebenarnya bukan puasa je, perlu ada 2 perasaan. Apa dia? Kena ada perasaan takut Allah tak terima saya punya puasa. Dan kita ada perlu perasaan harap Allah Ta'ala terima saya punya puasa. Perasaan inilah yang mana akan menyebabkan insya-Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini sebenarnya bukan pada puasa je. Solat kita pun, Quran kita pun, zikir kita pun, doa kita pun, apa-apa amalan, sedekah kita pun, kita perlu ada 2 perasaan ini, khauf dan raja. Sebab itu kalau tuan-tuan buka kitab tasawuf, apa-apa kitab tasawuf, kita cerita pasal masalah hati, tuan-tuan akan dapati bahawa ada bab ni, babul khauf, babul raja. Bab yang mana takut kepada Allah dan bab harap kepada Allah. Di dalam mana-mana ibadat perlu ada takut Allah tak terima, harap supaya Allah Ta'ala terima. Dua-dua kena ada seimbang. Takut Allah tak terima, harap supaya Allah SWT terima kita punya puasa. Ini 6 adab ketika berpuasa. Bukan tak makan tak minum je. Alhamdulillah saya puasa, tak makan tak minum. Tapi mulut kita maki orang, mulut kita bergaduh, telinga kita dengar macam-macam, telinga kita dengar macam-macam, kaki kita pergi tempat maksiat. Kita usahakanlah ketika kita berpuasa ini, kita menjaga 6 adab ini. Kalau mungkin tak dapat jaga 6 pun, kita mungkin boleh jaga sampai ni. Kita boleh jaga sebahagian daripada perkara tersebut. Kan, kita boleh jaga sebahagian. Contoh kata pada ketika buka puasa, mulut kita boleh jaga. Kita boleh jaga sebahagian, tak dapat jaga 6 pun. Sebab di dalam kaedah bahawa ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Satu benda yang tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Satu benda tak dapat buat semua, maka pastikan supaya jangan tinggal semua. Jadi itu beberapa bahagian orang yang berpuasa.